Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketahui olehmu bahawasanya asal bagi kikir itu kasih akan harta. Kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala, ketahuilah kedekut berpunca daripada sayang kepada harta. Maknanya asal penyakit kedekut ini adalah berpunca daripada cinta kasih kepada harta. Bila satu orang dalam hati dia kasih cinta kepada harta, maka akan ada satu penyakit yang ditimpakan kepada dirinya, iaitu kedekut. Maka sebab itu kita perlu tahu asal punca macam mana satu orang tu boleh kedekut adalah daripada sebab terlalu kasih dan cinta kepada harta. Sebab tu dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, inna likulli ummah fitnah wa inna fitnah ummati al-mal. Kata Rasulullah, sesungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnah, dan sesungguhnya fitnah kepada umat aku adalah harta. Maka fitnah yang berlaku kepada umat Rasulullah kita ini, iaitu bila mana ada kasih dan cinta kepada harta, maka akibatnya akan ada penyakit hati, iaitu sifat yang tercela, iaitu kedekut. Dan iaitu kedekut kelakuan yang dicela. Dan kita kena tahu bahawa kedekut ini adalah sifat yang tercela, sifat yang buruk, bukan sifat yang terpuji, sifat mazmumah, sifat yang tercela. Dan bermula mereka yang tiada baginya harta, tiada nyata kikirnya, iaitu kedekutnya, dengan menahan daripada umpama sedekah. Orang yang tak ada harta, dia tidak terlalu nampak sifat kedekutnya untuk bersedekah, tetapi nampak juga sifat sayang kepada harta. Walaupun dia tak ada harta, tapi sifat kedekutnya tidak terlalu zahir, tidak terlalu nampak sifat kedekut itu untuk bersedekah. Sebab apa? Sebab tak ada harta. Bagi orang tak ada harta, sifat kedekut tu dia tak terlalu nampak kedekut dia. Walaupun dia tu sayang kepada harta dia, dia kasih kepada harta yang dia miliki. Sebab itu tuan-tuan, bila mana satu orang dia ada penyakit kedekut ataupun sifat kedekut ni, satu penyakit hati, artinya rohani dia sakit, iman dia bermasalah, kalbu dia tak sihat. Sebab dalam hati manusia ni Allah Ta'ala ciptakan tidak boleh ada dua, tidak boleh berkumpul dalam hati satu orang ni ada dua perkara, selamanya tak boleh. Sebab tu dalam satu riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW pernah bersabda, la yastami'u syuh wal iman fi qalbi abdin abada. Kata Rasulullah, la yastami'u syuh, sifat kedekut dan iman itu tidak akan berkumpul. Di mana? Fi qalbi, dalam hati satu orang itu, abdin abada, dalam hati satu orang itu selama-lamanya. Tak boleh hak dua. Sifat kedekut pun ada, hak iman yang sempurna pun ada. Bila hak ada iman yang sempurna, sifat kedekut tak ada. Tetapi sebaliknya, bila dia ada sifat kedekut, imannya iman yang tak sempurna. Dia tak boleh hak dua-dua sekali berhimpun. Kata Rasulullah, tak. Selama mana tuan-tuan, dalam hati manusia ini tak boleh hak impun dua sekali tu. Sifat kedekut ada, hak iman pun ada. Sebab tu betapa bahayanya penyakit hati ni. Bila dijangkiti pada hati kita, apatah lagi satu orang dia tak sedar langsung dia sudah ada penyakit hati. Dia tak sedar langsung bahawa dia ada sifat kedekut. Dia tak sedar langsung dia tu ada penyakit hasad, ada sifat dengki. Dia tak sedar bahawa dia tu ada sifat riak dan sebagainya. Sebab tu betapa penting untuk mengaji ilmu tasawuf, belajar ilmu tasawuf, supaya kita dapat tahu kelakuan hati kita, hal keadaan hati kita tu macam mana. Adakah sihat ke, ataupun sakit ke, ataupun telah dijangkiti dengan sifat-sifat mazmumah.
Sebab tu belajar ilmu tasawuf tu wajib. Kalau dia tak belajar ilmu tasawuf, tuan-tuan, memang keparit dah. Budak sekarang berkata ke laut lah, tuan-tuan. Sebab dia tak tahu dia sudah dijangkiti penyakit apa yang menyebabkan kalau dia tak ambil tindakan, tuan-tuan, bersihkan hati dia, maka habis pahala ibadah dia. Pahala ibadah dia habis. Maka sebab itu salah satu daripada sifat mazmumah ataupun sifat yang tercela iaitu kedekut. Apa dia? Iaitu kedekut. Bahkan Rasulullah juga pernah menyatakan, la yadkhulul jannah khibbun wala bakhilun wala sayyi'ul malakah. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Khibbun, yang pertama orang yang menipu. Wala bakhilun, yang kedua orang yang bakhil, yang ini kedekut. Kata Rasulullah, orang yang macam ni tak masuk syurga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Yang pertama orang yang menipu. Yang kedua wala bakhilun, yang kedua orang yang kedekut. Wala sayyirul malakah, dan juga orang yang buruk dalam mengurus barang hak miliknya. Tak pandai macam mana nak gunakan harta dia untuk akhirat, untuk sedekah, untuk infak, untuk dia dapat pahala. Maka ini tiga golongan, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga. Salah satunya apa? Nabi sebut bakhil, iaitu orang yang ada sifat kedekut. Bahkan tuan-tuan, kalau kita tak bersihkan hati kita daripada kedekut ni, bahaya. Kerana punca kepada sempit rezeki. Rezeki tak berapa lancar. Rezeki dia tak berkat. Kerana Rasulullah SAW pernah satu hari memberikan nasihat kepada Sayyidatuna Asma binti Abu Bakar. Sayyidatuna Asma ni anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia kata pernah satu hari Rasulullah SAW berikan nasihat kepada aku. Apa nasihat Rasulullah tu? La tu'ki fayuka alaik. Kata Rasulullah, la tu'ki, jangan kamu bakhil. Yang mana bakhil tu fayuka alaik, menyebabkan kamu disempitkan rezeki. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rupanya tuan-tuan, salah satu punca rezeki sempit bila mana kita ada sifat kedekut. Bila mana ada sifat kedekut. Mana datang asalnya sifat kedekut itu? Sebab kasih cinta sayang kepada harta. Sebab dia rasa harta yang dia ada tu dia punya, dia hak dia, maka sayang kepada harta, maka boleh menyebabkan dia tu ada sifat kedekut. Ada sifat kedekut. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nyata ia dengan kasihnya akan harta. Tapi walaupun dia ada sayang juga kepada harta, tapi dia tidak ada harta yang banyak. Jadi oleh itu tak nampaklah sifat kedekutnya. Berbanding kalau satu orang dia ada harta yang banyak, zahir nampak tuan-tuan sifat bakhil dia. Sifat bakhilnya nampak lebih kepada siapa? Kepada orang yang banyak harta, berbanding orang yang tak banyak harta. Sebab tu risiko fitnah orang banyak harta ni besar, tuan-tuan. Orang duk pandang tak zahir dah, oh kedekut haji ni. Risiko kepada orang yang banyak harta. Tak, rumahnya banyak, kenderaannya banyak, motor je ada 6 biji, kereta ada 4 biji, belum cerita hak lain lagi, tuan-tuan. Sebab tu risiko fitnah orang yang berharta ni nampak zahirnya dia punya apa nama kedekutnya itu, berbanding orang yang tidak mempunyai harta. Beberapa banyak orang yang pemurah, tetapinya kasih sayang ia akan harta. Berapa ramai orang pemurah tapi sayang dengan harta? Ada, ramai, tuan-tuan. Ada juga dia pemurah, suka sedekah, suka infak, suka derma, tapi tetap sayang juga kepada harta. Tetap juga sayang kepada harta.
maka murah ia dengan memberikan hartanya supaya dipuji akan dia dengan pemurah. Lain hak niat dia lah. Dia pemurah, dia suka sedekah, dia suka derma, dia suka infak, tapi dalam masa yang sama dia tetap sayang kepada harta. Dan dia jadi pemurah tu, dia suka sedekah, dia suka derma, dia suka infak dan sebagainya, tuan-tuan. Supaya apa? Supaya tu dipuji, supaya orang puji dia sebagai pemurah. Bukan hak ikhlas mata-mata kerana Allah. Sebagai pemurah, orang nak, dia nak pujian orang. Bila dia nak ada sekelumit saja, tuan-tuan, dia nak pujian manusia, artinya hatinya sakit. Hatinya sakit, rohaninya tak berapa sihat. Sebab tu, tuan-tuan, bila mana kita ada suka saja dipuji, nak saja kita buat ada orang puji, masih lagi hati tu bermasalah, tuan-tuan. Kena banyak istighfar, banyak-banyak. Nak buang tu banyak istighfar. Kalau ada rasa nak puji je, nak buat satu-satu, nak kena ada orang tengok, nak suka orang dipuji, up saja satu apa-apa perkara, nak ada orang like. Kalau tak ada orang like, tuan-tuan, dia sedih. Sedih dia. Makan pun tak selera, mandi pun tak basah. Kenapa? Tak ada orang like. Tak ada orang view. Oh, sedih dia. Maknanya hatinya masih sakit lagi. Dia masih nak pujian orang, dia nak masih lagi sanjungan makhluk. Hatinya masih sakit. Susah tak, tuan-tuan? Susah. Tapi itulah cabaran kita, tetap kena bersihkan juga. Itu dah belajar tu, dah tahu dah. Apatah lagi orang tak belajar, orang yang tak terjun betul-betul dalam medan ilmu tasawuf ini, lagilah diabaikan terus, tuan-tuan, pembersihan hati tersebut. Sebab tu kata Al-Imam Asyazuli rahimahullahu ta'ala, wali min awliyaillahi subhanahu wa ta'ala, beliau kata apa? Wa man lam yatagalgal fi hazil ulum, siapa yang tak sibukkan dengan ilmu ini. Ilmu mana? Ilmu tasawuf. Dia abaikan, tak kisahlah, tak belajar pun tak apa, sehingga kan dia terjangkit penyakit hati, sifat tercela. Dia tak sibukkan, tuan-tuan, dengan ilmu tasawuf ini, maka wahwa mata kabair, maka dia mati dosa besar. Wahwa la ya'lam, sedangkan dia tak tahu. Itu risikonya besar, tuan-tuan. Risikonya sangat besar bila orang abaikan pengajian tasawuf itu. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hati-hati dalam buat amal ibadah. Syaitan pandai. Dia buat amal ibadah tapi nak dipuji supaya dipanggil pemurah. Lepas tu mana akhirat nanti Allah Ta'ala panggil setiap orang. Allah Ta'ala kata, wahai fulan bin fulan, mana hak dulu kamu hidup atas dunia, kamu gunakan nikmat aku untuk beribadah kepada aku. Maka dia kata, ya Allah, aku dulu kamu bagi aku rezeki lebih. Aku ni orang kaya, orang senang, rezeki lebih, harta banyak. Alhamdulillah, semua tu aku bagi, rajin sedekah, rajin derma, rajin infak. Kat mana-mana aku semua hak sedekah. Aku buat kerana engkau, ya Allah. Allah Ta'ala kata apa? Kazib, kamu bohong. Kamu hak derma, infak, sedekah apa semua dengan harta yang aku bagi, semata-mata nak dipuji oleh orang supaya kamu ni dipanggil sebagai seorang pemurah. Maka Allah Ta'ala ambil hak dia ni, umban dia dalam neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Sebab nampak zahir, kita nampak takut, tuan-tuan. Takut apa? Nampak zahirnya ibadah, tetapi hakikatnya bukan kerana Allah, bukan lillahi ta'ala, bukan nak dapat redha Allah. Itu yang kita khawatir. Sebab tu awal-awal kita buat ibadah, pastikan niat kita betul-betul khalis lillahi ta'ala, jangan hak lain. Jangan hak lain. Mula-mula tu, tuan-tuan, pastikan betul lillahi ta'ala. Baik kita baca Quran, baik kita selawat, baik kita istighfar, baik kita zikrullah, baik kita belajar, pastikan betul-betul lillahi ta'ala, jangan ada yang lain.
Kemudian bila mana kita buat amal ibadah ni, syaitan dia tak akan biarkan. Dia terus tuan-tuan, yuwaswisu fi sudurin nas. Dia was-waskan dalam hati kita, dibisikkan. Kena betulkan balik elemen balik. Tetap lillahi ta'ala, bukan kerana orang. Bukan kerana makhluk. Akhir sekali tuan-tuan pun kena istighfar lagi kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah hak kita buat, kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu setiap kali lepas semayang kita istighfar. Lepas semayang istighfar dah. Lepas bagi salamnya istighfar. Salah samarat 3 kali. Sebab dalam semayang kita pun tak sempurna mana. Sebab tu kita minta ampun kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, itu yang kita khuatir. Allah Ta'ala panggil lagi seorang. Apa yang kamu lakukan atas nikmat yang aku bagi kepada kamu dulu atas dunia? Ya Allah, kamu bagi aku suara sedap. Lalu aku melantunkan bacaan Al-Quran dengan suara yang merdu. Masya Allah, hebat tuan-tuan. Apa taranum dia tak baca, dia lagukan, semua dia lagukan, sedap, diperdengarkan. Aku buat itu kerana engkau ya Allah. Allah Ta'ala kata bohong. Kamu baca Quran tu dengan suara yang aku bagi, suara yang sedap tu, bukan kerana aku, tetapi supaya orang panggil kamu qari, supaya orang panggil kamu qari'ah. Maka Allah Ta'ala ambil humban dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita khuatir tuan-tuan. Sangat-sangat khuatir. Artinya dalam penjagaan hati kita ni, dalam ibadah tu sangat penting kena perhati, kena hati-hati. Takut-takut tuan-tuan nampak zahirnya ibadah tapi ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang demikian itu dicela juga pada syarak. Bila mana dia buat amal ibadah, contoh tadi dia sedekah, dia infak, dia pemurah, tapi sayangnya dengan harta pun ada juga. Tapi dia buat begitu sebab apa? Supaya nak dipuji sebagai pemurah. Perbuatan ni pun sama tuan-tuan juga, dicela oleh syarak. Dicela oleh syarak. Sebab apa? Kerana bahawasanya kasih sayang akan harta itu melalaikan ia pada zikrullah. Sebab apa? Walaupun dia pemurah, dia rajin sedekah, tapi dia tetap sayang pada harta dia, dan dia buat itu supaya dipuji sebagai pemurah. Dan perbuatan macam ini dicela oleh syarak kerana sayang kepada harta tu asbab kepada lalainya seseorang itu daripada zikrullah, lalai dia daripada ingat Allah. Sebab tu fitnah harta ni tuan-tuan bukan main-main tuan, besar. Sebab tu ramai orang yang tak dapat bagi masa untuk Allah sebabkan harta. Ya, sebab harta. Dulu tak ada harta, dia cari bagi masa nak cari harta, sampaikan tak ada masa untuk Allah, tak ada masa untuk zikrullah. Tak ada harta, dia cari harta, dia bagi masa nak cari harta. Nak cari harta tu, habis dah hilang masa dia untuk Allah. Kemudian bila dah dapat harta pula, bagi pula masa nak jaga harta. Maka bila masanya untuk Allah juga. Tadi tak ada harta, dia cari harta, dia kena bagi masa untuk cari harta. Bila hartanya sudah dapat, nak kena jaga, bagi masa pula untuk jaga harta. Jadi bila buat belah masa untuk Allah Ta'ala? Sebab tu fitnah kepada harta tu berat tuan-tuan. Tak percaya tanya orang pencen. Tak, silat-silat dia yang kata lagi dah pencen lagi sibuk Ustaz. Dah pencen lagi sibuk. Jangan marah orang pencen sebab tu jangan kita sampai tertipu dengan harta ni. Jangan kita tertipu dengan harta. Kerana asbab kepada lalai kita zikrullah, duk ingat Allah. Masuk kita lalai tu, kurang kita dengan Allah Ta'ala tu kurang. Banyak lebih kepada harta, kepada dunia. Semayang pun kalut-kalut tuan-tuan. Sebab apa? Nak pergi cepat kebun durian, sebab takut nanti lambat ada orang angkat durian tu.
Kelang kabut tuan-tuan semayang. Tak sempat nak zikir, tak sempat nak istighfar, tak sempat nak doa. Apatah lagi nak duduk sekejap, nak istighfar, nak selawat, nak tahlil. Apa lagi nak duduk dalam majlis ta'lim. Paling ingat durian je. Tak. Ni kalau aku tak pergi malam ni, habislah orang angkat lah. Dia kena bagi masa sebab nak jaga harta tu. Maka lalailah dia kepada Allah Ta'ala. Lalai kepada Allah Ta'ala. Itu impak dia tuan-tuan. Besar tu. Tak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada fitnah. Fitnah harta benda ni tuan-tuan, yang menyebabkan kita lalai kepada zikrullah. Ada kisah satu orang sahabat, dia miskin, susah tuan-tuan. Bukan miskin, fakir lagi tu. Dahsyatnya susah tu, pakaian hak semayang dia tu berkongsi dengan isteri dia. Pakaian semayang tu kongsi dengan isteri dia. Artinya hak dia kalau semayang tu, lepas dia semayang, maka dia segera buka, dia bagi pula isinya. Isi pun dia pula pakai. Sebab tu tuan-tuan, dalam kita ibadah ni, dalam kita semayang, kita ibadah ni, ulama fiqh sebut apa? Ya sunnu, sunat ada pakaian khusus untuk solat. Sunat kita kena sediakan ada pakaian khusus untuk ibadah. Jangan campur-campur aduk, dapat pahala tu. Maknanya hak ini kopiah solat, ini baju semayang, ini kain semayang. Jangan kopiah-kopiah itulah kopiah solat pergi masjid, kopiah itulah pergi nori, itulah menyawit. Ya Allah. Pergi semayang tuan-tuan, sebelah orang baru getah buku je. Baju pun sama juga. Sunat kita sediakan baju khas. Ini baju untuk semayang. Ini baju untuk pergi kebun. Ni kita pergi mana tuan-tuan, pergi bandar ke, pergi majlis kahwin ke, ada pakaian khusus. Ini untuk semayang kita tak sediakan. Sunat tuan-tuan, kena sediakan bagi yang mampu. Semua mampu. Untuk kita sediakan pakaian khusus untuk solat, untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hak susahnya sahabat seorang ni, pakaian sembahyang dia kongsi dengan isterinya. Susah tak susah, nampak? Ada tak sampai macam itu sekali? Tapi ibadah kepada Allah tak pernah tinggal. Walaupun susah tahap macam itu bukan B40 tak? Itu berapa tu? B80. Hak susahnya tu memang susah, orang kata sangking betul lah tuan-tuan. Kita hari ni baju banyak, pakaian banyak, buka almari tu, ya Allah, dia nak pergi masjid tu, nak pergi belajar tu, pilih baju tu pun 1 jam, sampaikan tak pergi sebabkan pilih bajunya terlalu banyak. Baju banyak tu tuan-tuan, fikir nak pakai baju apa. Jadi sahabat ni dia punya susah banyak, tapi ibadahnya Masya Allah, tabarakallah. Dia zikrullahnya Masya Allah hebat tuan-tuan, tak pernah lalai. Satu hari habis semayang saja, memang dia cepat-cepat bergegas balik rumah sebab nak bagi pakaian tu kepada isinya, supaya isinya pula semayang. Maka Rasulullah SAW tahu tuan-tuan, sering tengok mana fulan bin fulan ni, dia cepat balik ya Rasulullah, sebab dia nak bagi pakaian tu kepada isinya, untuk isi dia pula semayang. Tak apalah, sebab dia ada hajat. Dia ada hajat. Sebab tu tuan-tuan, bila kita semayang fardu berjamaah, sebaik-baiknya duduklah bersama imam. Kalau tak ada hajat keperluan yang kita mendesak untuk keluar, duduk sampai habis imam tu doa. Jangan suka-suka tuan-tuan, tak ada hajat, tak ada keperluan, lepas salam cabut, lepas salam cabut bila salam. Jangan tuan-tuan amalkan macam itu, kerana itu bukan sunnah Rasulullah. Duduk. Kerana bila satu orang lepas sembahyang, tak ada keperluan apa, memang dia beredar begitu saja, dia tinggalkan hak zikir, doa dengan imam, maka itu hukumnya makruh. Itu dalam fiqh tu hukumnya makruh. Bila makruh, dia beredar daripada, walaupun dah lepas sembahyang, tanpa ada hajat, dia bangun tuan-tuan, hukumnya makruh. Bila makruh, luput pahala solat berjemaah. Kan sayang tu, dah sembahyang dah habis dah. Tapi boleh kita luput tuan-tuan, artinya tak dapat pahala 27 darajat tu, tak ada. Walaupun sembahyang sah, tapi pahala tak ada, rugilah.
Bila kita membuat perkara-perkara makruh, salah satunya makruh, iaitu kita tinggalkan wirid doa bersama imam, kita bangun tanpa ada hajat. Ini ramai terlepas pandang tuan-tuan, ramai tak tahu. Sebab tu kalau boleh duduk sampai habis. Kalau ada hajat yang mendesak, baru kita boleh bangun. Itu pun kita beredar bangun bila? Tempatnya, adabnya. Bila mana imam tu berpaling, berpusing. Selepas Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yudus alam tu, imam kan pusing. Itu kalau bagi orang yang ada hajat, keperluan, itu tempat dia, adabnya untuk kita bangun. Macam mana sekalipun tuan-tuan, kita kena jaga adab. Sebelum semayang, semasa semayang, selepas semayang, untuk kita dapat kesempurnaan pahala yang disebutkan oleh Rasulullah, as-salatul jamaah afdalu min salati fazin bi 27 darajah. Solat berjemaah itu lebih afdal banding semayang seorang tu dengan 27 darajat. Dikira tuan-tuan sampai lepas semayang. Dicatat tu 27 darajat tu sampai lepas semayang tu. Lepas tu hati-hati, jangan kita membuat perkara-perkara makruh sebelum semayang, semasa semayang, selepas semayang, kerana tetap dicatatkan pahala tersebut. Jadi sahabat tadi, dia beredar cepat sebab ada keperluan, ada hajat. Lalu satu hari tuan-tuan, dia jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, mintalah doa pada Allah. Aku ni susah sangat, miskin. Sampaikan baju yang aku pakai ni, aku terpaksa balik cepat bagi kepada isteri aku pula untuk disemayang. Mintalah ya Allah doa aku ni murah rezeki sikit, harta ada bagi banyak sikit. Mudah-mudahan insya-Allah makin kuat aku ingat pada Allah, ibadah pada Allah Ta'ala aku tu kuat. Allah Ta'ala, Nabi kata apa tuan-tuan? Dah, biar hak kamu kekal macam ni pun dah bagus dah. Sebab Allah Ta'ala yang create kita tuan-tuan, Allah Ta'ala yang beri apa yang ada pada kita, Allah Ta'ala tahu itu yang terbaik bagi kita. Lepas tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang apa yang kamu tak suka itu sebenarnya baik bagi kamu, dan kadang-kadang apa yang kamu suka sebenarnya buruk bagi kamu. Kita tak tahu yang hakikatnya. Tak. Memang hal keadaan kita macam kadang yalah susah, tak adalah kaya mana, tapi sebenarnya baik bagi kita. Tapi nak juga kita banyak harta. Tapi mungkin juga harta yang kita ada tu makin kita lalai, makin kita jauh daripada ingat pada Allah. Tak. Kita tak tahu tuan-tuan. Kita doa murah rezeki, minta kaya apa semua, sekali kaya, minggu depan tu tak datang majlis taklim. Tak nampak dah tuan-tuan, tak nampak dah. Mana selalunya ada duduk ni. Oh tak ada lah Ustaz, dah sibuk, bisnesnya meningkat dah. Nampak tu? Kita tak sedar. Sebab itu sunatullah. Sebab itu terima takdir ketentuan Allah Ta'ala itu lebih utama, lebih afdal, kerana Allah Ta'ala tahu. Jadi sahabat tadi dia kata, ya Rasulullah, doalah. Doa Rasulullah mustajab tuan-tuan. Doalah. Rasulullah kata, tak apa, kamu dah macam ni pun bagus. Walaupun kamu susah, semayang fardu 5 waktu berjemaah tak pernah tinggal, kan? Ibadah kepada Allah hebat, zikir tak pernah tinggal. Tak apa, biar macam ni. Dah ya Rasulullah, doalah. Akhirnya desak-desak, Rasulullah pun doa tuan-tuan. Akhirnya dia dimurahkan rezeki dia. Pelihara kambing, daripada seekor, 2 ekor. Berkat hartanya tersebut didoakan oleh Rasulullah, maka kambingnya tuan-tuan beranak, makin banyak. Dah makin banyak dah tuan-tuan. Yang pertama, subuh dah tak nampak. Subuh dah tak nampak dah. Mana dia ni? Sibuk ya Rasulullah, kambing dia dah banyak dah tu. Dekat sebelah bukit sana tu, yang duk kambing tu, kambing dia lah tu. Habis pagi-pagi dah kena bawa dah pergi ke ni apa ladang, buat bagi makan. Subuh dah tak nampak dah. Lepas tu asar pula dah tak nampak dah. Nak bagi bawa balik kambing, masuk kandang apa semua, dah asar pula tak nampak. Lepas tu penat tuan-tuan, maghrib dah tak nampak dah. Satu demi satu. Dengan sebab apa tadi? Tu fitnah harta tadi. Nampak? Kan betul kata Rasulullah, tak apa kamu hal keadaan macam ni pun tak apa.
Tapi kamu tetap dapat ibadah kepada Allah, alhamdulillah. Tapi akhirnya tuan-tuan, dia nak juga. Maka dengan fitnah tersebut, apa yang Nabi kata apa? Wa inna fitnah ummati al-mal. Dan sesungguhnya fitnah bagi umat aku adalah harta. Lalah tuan-tuan, habis satu hari 5 kali sembahyang fardu 5 waktu tak nampak dah. Dengan sebab apa? Fitnah kepada harta tersebut. Semoga Allah Ta'ala jauhkan tuan-tuan, harta ni menjadi fitnah kepada kita. Itu yang sangat kita khawatir. Kita disibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Itu yang kita risau tuan-tuan. Kerana salah satu daripada perkara yang Allah Ta'ala lantakkan pada hamba ni, iaitu Allah Ta'ala tak berikan kebaikan kepada satu orang hamba ni, maka Allah Ta'ala sibukkan dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Sibuk dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Lalai, asyik main game ni tak sudah. Apa? Gaming? Tak. Pak Haji pun main gaming. Apa je? PUB, PUBG. Wallahualam lah. Itu ya Allah, jangan kita termasuk daripada perkara-perkara yang lalai lagi kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita apa tuan-tuan, kita main sibuk duduk dalam majlis taklim banyak-banyak pun tak apa. Tidur pun tak apa tuan-tuan. Tidur hak dalam majlis taklim, hak situ pun tempat baik dah, okey dah tu. Tapi jangan betul-betul tidur. Itu hak kita penat duduk majlis taklim. Kenapa majlis? Melepek je. Penat Ustaz daripada kuliah subuh tadi. Kuliah subuhnya, kuliah duhanya, kuliah zuhurnya, kuliah asarnya, kuliah maghribnya, kuliah isyaknya. Allahu Akbar. Itu hebatlah. Hebatlah tuan-tuan. Itu kalau penat tang tu pun Allah cukup dah, memada dah. Itu pun dah syukur banyak-banyak. Maknanya Allah Ta'ala sayang kita. Allah Ta'ala letakkan, berikan tempat yang baik-baik, tempat yang mendatangkan manfaat untuk kita. Yang paling kita khawatir, Allah Ta'ala lantakkan kita, tak mau berikan kita kebaikan-kebaikan, maka Allah Ta'ala berikan kita sibukkan dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kita tengok dalam sejarah apa yang berlaku kepada yang Allah Ta'ala berikan kerajaan yang hebat kepada Fir'aun. Lalai tak? Lalai. Fir'aun ada kerajaan yang hebat, kuasa, maka dia lalai pada Allah. Siapa lagi? Karun, mempunyai harta yang banyak. Lalai tak? Lalai dengan Allah. Businessman, siapa? Ubay bin Khalaf, seorang peniaga, businessman tuan-tuan, yang berjaya. Lalai tak dengan Allah? Lalai. 3 perkara ni tuan-tuan, perniagaan, kerajaan, harta, jangan main-main. Dah tercatat dalam sejarah. Kalau tak ya dengan perniagaan, seperti mana Ubay bin Khalaf, habis. Lalai kepada Allah, jauh daripada Allah. Kerajaan, Fir'aun contohnya dah jauh daripada Allah. Harta, Karun, maka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup dah contoh dah tuan-tuan kepada kita bahawa betapa dahsyatnya harta ni. Kalau tak ya, maka dia boleh jadi fitnah. Fitnah ni maknanya kerosakan, kebinasaan kepada dalam kehidupan kita. Maka sebab itu kata Syekh Musannif rahimahullah ta'ala, bahawasanya kasih, yakni sayang akan harta itu melalaikan ia pada zikrullah, menyebabkan dia jauh daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memalingkan ia akan hati kepada dunia. Dan seterusnya, kesan akibat daripada sayang kepada harta tersebut bukan hanya dia lalai kepada ingat kepada Allah, bahkan menyebabkan hatinya cenderung kepada dunia. Orang nak berpaling kepada dunia, tak, dia menghadap kepada dunia. Dia cenderung kepada dunia. Itu tanda-tanda tuan-tuan, hatinya sakit. Hatinya sudah dijangkiti penyakit yang tercela, iaitu kasih kepada harta, yang menyebabkan kepada dia menjadi seorang yang kedekut. Dia menjadi seorang yang kedekut. Hatinya cenderung kepada dunia, dan meneguhkan ia akan sangkutannya dengan dunia. Membuatkan hatinya sangkutan, maknanya terpaut. Hatinya terpaut kepada dunia. Orang terpaut pada masjid, dia terpaut pada dunia. Bila hati tu dah dicangkuk dah,
dah terpaut pada dunia, oh berat tuan-tuan, susah, sangat-sangat susah, sangat payah tuan-tuan. Sebab bila dah dijangkiti, nak rawatnya susah. Memang ada rawatannya, tapi susah tuan-tuan. Dia kena riadah, kena banyak zikrullah, kena banyak zikir. Nak hilang, hancurkan tuan-tuan sifat-sifat tercela ni, tak ada jalan lain tuan-tuan, zikrullah. Zikrullah, tak ada jalan lain. Itulah amalan yang betul-betul yang begitu kuat sekali untuk cepat kita bersihkan hati kita dengan zikrullah. Kerana bila sudah sakit, nak rawat susah. Lebih baik kita cegah, itu lebih aula daripada merawat. Cegah, al-wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Prevention is better than cure. Hak Jawa sebut mencegah itu lebih baik daripada merawat. Lebih baik kita cegah. Hak nak cegah tu kita kena ada ilmu dulu. Tapi kalau dah dijangkiti, oh payah tuan-tuan, sangat-sangat payah. Tak, mudah-mudahan Allah salimna, Allah Ta'ala selamatkan kita tuan-tuan daripada fitnah harta dunia dan sebagainya. Dan meneguhkan ia dengan sangkutan ataupun terpaut dengan dunia, hingga berat atasnya oleh hati yang padanya menjumpai Allah Ta'ala. Sehingga apa tuan-tuan? Sehingga hati ni dia jadi susah untuk bertemu dengan Allah. Artinya apa? Dia takut mati. Takut mati. Bertemu Allah Ta'ala mana takut mati. Bila dah sayang dunia, kasih pada harta, dia nak mati ke? Dah. Kalau boleh hold dulu, malaikat maut datang ni, dia minta hold dulu, nantilah dulu. Sebab apa? Dia takut mati. Itulah penyakit yang ditimpakan kebanyakan kepada umat Rasulullah, iaitu penyakit wahan. Apa dia penyakit wahan, kata Rasulullah? Iaitu takut kepada mati. Takut mati. Puncanya sebab apa? Cinta dunia, kasih harta, menyebabkan dia takut kepada mati. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalik faulaika humul khasirun. Itu ayat dia pendek sampai situ je. Di ayat yang penuhnya ada lagi faulaika humul khasirun. Artinya, hai yang mana-mana mereka yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, jangan melalaikan akan kamu oleh segala harta kamu. Allah Ta'ala tegur ni, Allah Ta'ala panggil kita orang beriman. Orang yang beriman, jangan kamu dilalaikan dengan harta benda kamu. Hati-hati dengan fitnah harta tu. Jangan sebab kamu lalai. Tak usah cerita harta yang besar-besar ni tuan-tuan. Hak handset dekat ada pada kita ni. Berapa ramai tuan-tuan yang hanyut handset tu, telefon. Berapa ramai tuan-tuan dengan telefon tu, harta tersebut dia lalai kepada Allah Ta'ala. Berapa jam dia ngadap telefon? 2-3 jam sanggup tuan-tuan. Berapa jam dia menghadap dengan Allah? 5 minit pun panas. Nampak? Sebab tu Allah Ta'ala kata, wahai orang beriman, hati-hati, la tulhikum amwalukum, jangan menjadikan sebabkan kamu lalai dengan sebab harta benda kamu tu. Kena jaga-jaga, kena ingat. Wala auladukum, dan yang kedua kata Allah Ta'ala, jaga-jaga, jangan kamu lalai dengan anak penak kamu. Tak, sebab anak-anak tu pun kalau tak ya fitnah. Kalau kita betul-betul tak tarbiyah kepada agama Allah Ta'ala, boleh jadi fitnah. Tak, boleh jadi fitnah. Sibuk dengan anak dan sebagainya, sehingga kan dia tidak mentarbiyah dengan jalan sunnah Rasulullah SAW, maka dia boleh jadi fitnah, boleh menyebabkan satu orang tu pun lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala auladukum an zikrillah, maka dengan sebab harta tadi dan juga dengan sebab anak tadi,
maka hati-hati, kamu juga boleh lalai dalam mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berfirman ia Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Artinya, hanya segala harta kamu dan sekalian anak kamu percobaan, iaitu fitnah atas kamu daripada Allah. Ini Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan. Apa antara perkara yang menyebabkan fitnah dalam kehidupan kita? Yang pertama, harta kita. Yang kedua, anak-anak kita. Kena jaga ni. Harta kita, anak-anak kita itu adalah ujian ataupun fitnah dalam kehidupan kita. Dan bersabda Nabi SAW, la tattakhizu dai'ata fatargabu fid dunya. Kata Nabi SAW, artinya, jangan menjadikan oleh kamu akan kampung yang diambil daripadanya perhasil, maka sebab bagi gemar kepada dunia. Apa dia, tuan-tuan? Itu harta lah. Menyebabkan kamu kejar hanya harta, sebabnya kamu nanti kasih kepada dunia. Kejarnya banyaknya kumpulkan harta ni. Orang suka kumpulkan harta ni, cari harta ni sampai tak ada masa lalai pada ingat kepada Allah. Sebab juga kepada cinta kepada kasih kepada dunia. Kan ada satu surah, tuan-tuan, yang Allah Ta'ala cerita bagi ancaman orang yang suka kumpulkan harta tu. Surah apa tu? Surah Al-Humazah tak? Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Allah Ta'ala menyatakan, kamu telah dilalaikan oleh perbuatan untuk berlumba-lumba cari berapa banyak harta. Kamu sibuk kumpulkan harta kamu. Takatsur, berapa banyak kamu nak kumpulkan harta kamu. Sebanyak-banyaknya dia kumpul. Kita kadang-kadang nampak macam ni last. Dapat di Mekah ni dah stop dah. Tak ada, tuan-tuan, jangan. Lepas ni hak dapat lagi, ada lagi murah lah, ambil lagi. Tanyalah orang dah ada 100 hektar, dah je okey. Kalau ada lagi, nak lagi tak? Nak lagi. Itu memang tabiat manusia, tuan-tuan. Tabiat manusia. Kalau diberikan segunung emas, maka dia nak lagi satu gunung emas lagi. Alhaakumut takatsur. Berapa ramai orang berlumba-lumba cari, kumpulkan banyak-banyak harta. Dia sibukkan kumpul banyak-banyak harta tu hatta zurtumul maqabir, sehingga kan dia tak sedar, tuan-tuan, sampaikan dia masuk dalam lubang kubur. Dia sibuk-sibuk kumpulkan harta, tuan-tuan, ajal sampai. Ajal mai datang ni, sampai tak sempat nak taubat apa, nak buat amal salih apa semua. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk kubur. Dah masuk kubur, habislah, tuan-tuan. Kalla saufa ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu bersikap sedemikian, kata Allah Ta'ala. Jangan. Kamu sibuk ni, mati kita tak tahu bila, di mana, tak tahu, tuan-tuan. Tak. Maka kita khawatir sampaikan kita lalai dengan harta tersebut. Sampaikan begitu sekali, bila mati pun kita tak sempat nak buat amal ibadah kepada Allahu Jalla Jalaluh. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, adapun mereka yang tiada melalaikan akan dia oleh kampung itu, maka harus baginya menjadikannya. Tapi tuan-tuan, kalau dengan sebab harta tersebut dia tidak lalai, tak jadi masalah. Dia kumpulkan harta, dia banyakkan harta sebab nak bantu orang susah, sebab nak banyakkan sedekah. Seperti mana Abdul Rahman bin Auf, satu orang yang kaya, tuan-tuan, hartawan, jutawan, tapi macam mana, hebat tak? Dia ahli syurga tak? Ahli syurga. Dia jamin syurga oleh Allah Ta'ala, walaupun dia seorang businessman, hartawan, jutawan. Nampak? Tak jadi masalah. Kalau betul-betul dia tidak melalaikan, dia dapat jagalah. Dia dapat jaga. Dia dapat betul-betul jaga, walaupun dia ada memiliki harta yang banyak, tapi dalam masa yang sama dia tidak melalaikan dia untuk sentiasa mengingati Allah. Masjid tak pernah dia lupa.
majlis ilmu tak pernah dia pun lupakan. Itu tak jadi masalah, silakanlah, harus. Maka tiada ada hadis ini mansuh dengan menjadikan oleh Nabi SAW dan sahabat radhiyallahu anhum akan kebun. Sebab tu ini hadis ni, sebab tu ada sahabat-sahabat yang banyak kebunnya, hartanya pun banyak, hebat-hebat semua tuan-tuan, tapi mereka tetap tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang bukan senang tuan-tuan. Bukan senang nak dapat yang macam itu. 1000 dalam 1 lah. 1000 dalam 1. Hatta ada seorang sahabat sekalipun, dia ada kebun, tiba-tiba satu hari dia semayang dalam kebun tu, maka tengah-tengah semayang, tiba dia nampak burung hak bertenggek dekat pohon pokok dalam kebun dia tu. Kicauan-kicauan burung tu hak main-main tu sampaikan dia leka tengok asyik burung tersebut dia dalam semayang, sampaikan dia hilang khusyuk. Habis-habis semayang saja tuan-tuan, maka dengan sebabkan semayang dia tak khusyuk tersebut, dengan sebab kebunnya tadi, maka dia infakkan kebun dia, serahkan kepada Rasulullah SAW untuk agama Allah Ta'ala. Kerana dengan sebab ni dia lalai kepada Allah, semayang tak khusyuk, dia wakafkan, dia hibahkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai tahap gitu. Kita khusyuk tak semayang? Kalau tak habis tuan-tuan, motor kita pun kena bagi, kereta pun kena bagi, apa kena bagi. Tak. Kenapa Ji? Semayang saya tak khusyuk tadi. Ni saya bagi motor. Ni saya bagi kereta. Tak. Nampak? Sahabat dia tahu nilai betapa pentingnya. Tak, jangan sampai lalai hidup kita dengan Allah Ta'ala. Dia sanggup bagi harta yang dia ada untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Artinya, beberapa laki-laki yang tiada melalaikan akan mereka itu oleh berniaga dan tiada berjual beli daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat Allah Ta'ala kata kalau dengan sebab dia berniaga, dengan sebab dia berjual beli apa semua, dia tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada masalah lah. Silakan. Dia dapat gunakan, mungkin dia punya harta dia lebih, perniagaan dia maju dan sebagainya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka teruskan. Tetapi ramai yang terfitnah dengan harta, dengan dunia tersebut, kerana dia tidak dapat mengawal tuan-tuan, sehingga kan menurut hawa nafsu melebihi daripada kejar kepada dunia, cinta kepada harta tersebut, hingga dia lupa lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, dan ketahui olehmu bahawasanya harta itu tiada dicela akan dia semata-mata, bahkan dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadah. Bukan semua harta tuan-tuan yang kita cari harta, kita berniaga itu dicela. Tak. Tapi mana yang dicela? Bila mana perkara tersebut, harta tersebut melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Silakan nak kerja-kerjalah, nak berniaga-berniagalah, nak cari harta, carilah, tak jadi masalah. Dah. Nak berkebun, silakan, tak jadi masalah. Tapi jangan sampai kita melalai, sebabkan kita lalai kepada Allah Ta'ala. Pernah kes dulu tuan-tuan, masa musim harga getah naik tak? Tak pernah tuan-tuan, 2-3 pagi dia noreh, pukul 2-3 pagi dia noreh dah. Pukul 3-4 pagi tadi dah tercongok ni, lampu-lampu dekat kepala ni. Pukul 3-4 pagi dah noreh. Awal pergi je, awal pergi sebab getah dia banyak keluar pada awal pagi. Jadi banyak sikit. Jadi bila banyak sikit getah, banyaklah dapat. Harga pun tengah tinggi. Habis subuh bila? Subuh tengok mana dan lah. Mana sempat lah kan? Mana sempat lah. Tak, habis dah pukul 4 pagi tuan-tuan, dah mula noreh. Bila habis tu? Pukul 7 pukul habis. Kalau sempat, sempatlah dia kata. Kalau tak sempat, qada lah ustaz. Allahu Akbar. Habis. Itu harta yang melalaikan. Dia tertipu dengan dunia. Dia tertipu dengan dunia dan sebagainya. Sebab itu
penangan. Tapi tak semua harta itu dicela, melainkan harta yang melalaikan daripada ibadah mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu gemar kepada harta ni pun sebab puncanya tuan-tuan banyak duk angan-angan. Itu pun salah satu hal juga, faktor. Berangan angan-angan lebih. Itu pun salah satu faktor tuan-tuan. Kalaulah aku ada 100 ekar, kalaulah berangan je lebih tuan-tuan. Itu yang jadi masalah tu. Angan-angan. Sebab tu Rasulullah SAW pernah satu hari tuan-tuan buat satu titik ataupun bulatan, ini manusia. Ini manusia hak tengah-tengah ni. Kemudian Nabi SAW buat satu bulatan besar. Bulatan besar tu, hak keliling garisan besar tu, yang melingkungi dia tu ajal. Jadi semua orang akan menerima kematian tuan-tuan. Kemudian Rasulullah ambil satu garisan daripada hak titik tengah tadi, manusia tengah-tengah tadi, buat satu garisan panjang sampai terkeluar daripada garisan bulatan tu. Maka sahabat tanya Rasulullah, ni garisan apa ni hak panjang sangat ni? Sampai terkeluar daripada garisan bulat tu. Inilah yang disebut sebagai angan-angan. Dia punya angan-angan itu sampai melebihi daripada ajal dia. Daripada melebihi ajalnya. Kalaulah aku rumah besar, kalau aku kereta banyak, dia punya berangannya tuan-tuan. Dia punya berangannya tu. Kalau hak angan dia banyak harta tu, dia nak untuk infak agama Allah Ta'ala, itu tak ada masalah lah tuan-tuan. Tapi itu takut mula-mula je. Tapi bila dah dapat tuan-tuan, habis. Aku berangan kalau dapat ni sawit 5 ekar ni, aku bagi makan majlis ilmu setiap hari Rabu ni, aku bagi makan semua orang. Dah. Sekali dapat dengan dia pun gaib. Dapat dengan dia pun gaib. Putih mata Mak Haji, tak ada makan pula malam ni. Jangan main-main. Sebab keangan-angan tadi puncanya. Sebab tu Rasulullah SAW pernah sebut dalam satu riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi SAW kata apa tuan-tuan? Yahramu ibnu Adam, yahram ibnu Adam wa tabqa minhu isnatan al-hirsu wal amal. Nabi kata jika manusia berada di usia senja, yahram ni dalam keadaan tua lah. Jika manusia dalam keadaan usia dah lanjut, dah tua, Nabi kata apa? Wa tabqa minhu isnatani. Ada 2 perkara yang tinggal. Apa dia? Yang pertama al-hirsu, iaitu sifat tamak. Tak ada dah, tinggal lah. Yang kedua wal amal, dan banyak angan-angan. Tu kelebihan orang yang dah berusia, dah tua ni. Tak ke dah berumur makin lagi kuat angan. Biasanya tuan-tuan, orang yang dah berumur ni, tu kelebihan dia lah. Sifat tamak tak ada dah. Sifat tamak tak ada dah. Tak. Anak kadang-kadang nak belikan kereta, tak payahlah, ayah dah tua, nak apa kereta ni? Kalau nak beli boleh juga, ayah ambil juga. Tapi tak ada dah. Orang dah usia macam itu memang tuan-tuan, kelebihan sifat tamak tak ada. Dan banyak angan-angan tak ada dah. Perkara itu yang ditinggalkan tuan-tuan, yang ditinggalkan. Ini kelebihan orang yang dah berusia. Tapi kalau dalam berumur macam mana sekalipun, kalau dia dapat bersihkan hati ni tuan-tuan, masya-Allah, angan-angan pun tak ada, tamak pun tak ada, maka dia hanya ingat kepada akhirat. Itu lebih aula tuan-tuan. Adapun harta yang menolong atas ibadah, maka iaitu dipuji. Tapi kalau dia cari harta, dia berniaga, maju dan sebagainya, hartanya banyak, tapi dia tak melalaikan untuk ibadah, makin kuat amal ibadah kepada Allah, makin dia ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, makin banyak dia dapat beramal tuan-tuan, maka itu merupakan yang mahmudah, yang dipuji, tak jadi masalah. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ni'mal mal as-salihu lil mar'i salih. Artinya sebaik-baik suatu harta yang baik bagi seseorang yang baik. Sebaik-baik harta yang baik daripada orang yang saleh, orang yang baik, orang saleh.
ni'mal mal, sebaik-baik harta yang baik itu lil mar'i salih, pada orang yang salih, pada orang yang baik, pada orang yang baik. Tak, artinya sebaik-baik harta pada seseorang itu, dia tu orang yang salih, dia pandai manage harta dia untuk agama Allah. Dia tak melalaikan harta dia kepada Allah Ta'ala. Itu merupakan harta yang paling terbaik sekali. Bagi siapa? Bagi satu orang yang salih. Dia pandai, tuan-tuan, dengan sebab harta yang banyak pun dia tidak melalaikan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi tiada sayugia membanyakkan akan dia. Tetapi tiada sayugia, tiada sepatutnya. Tu bahasa lama, tuan-tuan, sayugia tu sepatutnya. Tetapi tiada sayugia, tetapi tidak sepatutnya membanyakkan akan dia. Membanyakkan akan dia, yakni harta. Tapi walaupun macam itu, tak melalaikan harta dia, tidak melalaikan kepada ingat pada Allah, tapi tak sepatutnya jangan kumpul-kumpulkan harta yang banyak. Kerana kalau tak jadi fitnah pada dia, jadi fitnah kepada zuriat, keturunan waris dia. Tak, mungkin hak dia lepas, menyebabkan anak-anak waris tu yang dapat harta pun dia menyebabkan dia lalai. Berapa ramai, tuan-tuan, dengan sebab harta pusaka, adik-beradik gaduh, putus silaturahim. Tak, 15 tahun tak jumpa, tuan-tuan, adik-beradik, sebabkan harta tersebut. Kan fitnah tu. Sebab tu walaupun macam mana pun, kadang-kadang dia boleh jaga harta yang dikumpul tu, dia cari tu tidak melalaikan dia kepada Allah Ta'ala. Dia dapat ibadah kepada Allah, tapi tak sepatutnya untuk memperbanyakkan harta. Tidak sepatutnya untuk memperbanyakkan harta. Bahkan yang lebih utama, diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja. Apa yang lebih utama, apa dia? Tak lain dan tak bukan, kita ambil harta mengikut kadar yang cukup je, cukup keperluan kita. Orang tu kata apa, boleh pakai, minum, makan apa semua, selesai dah lah. Boleh ibadah apa semua, okey lah. Cukup sekadar keperluan. Tak, itu yang disebutkan orang yang kaya hati. Kalau dia nak dapatkan hanya sekadar ambil dunia, harta sekadar cukup saja, tuan-tuan, untuk keperluan dia, dia perlu ada kaya hati. Kaya hati, bukan kaya harta. Hati dia kaya. Bila dia ada kekayaan hati, iaitu cukup dengan apa yang dia ada, memada dah. Tapi nak dapat kaya hati ni bukan senang, pun susah. Kena banyak doa pada Allah Ta'ala. Banyak doa pada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi sendiri pun doa supaya dapat kekayaan hati, bukan kekayaan harta. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka huda wattuqa wal'ifa walghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, ya Allah, Kau berikanlah aku yang pertama sekali huda, iaitu hidayah. Wattuqa, yang kedua takwa. Wal'ifah, yang ketiga perlindungan daripada sebarang keburukan. Yang keempat walghina, dan kekayaan hati. Ghina kat situ bukan kaya harta, tapi kaya hati. Bila dia ada kaya hati, dia kaya, artinya cukup memada dengan keperluan yang ada. Cukup dah. Tak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan. Tapi itulah yang paling utama sekali, satu orang mengambil harta mengikut kadar yang cukup sahaja. Kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafa. Artinya, hai Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad barang yang tiada ada ia terlebih. Itu titik tu salah tu, titik atas. Itu typo ya. Tiada ada ia terlebih daripada yang memadai. Ini Rasulullah punya doa, tuan-tuan. Boleh ambil. Boleh kita doa juga. Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad. Ya Allah, jadikan rezeki keluarga Muhammad, keluarga Nabi SAW lah, bekalan di dunia dengan suatu yang mencukupi. Artinya Nabi doa supaya umatnya Nabi SAW ni hanya mengambil dunia sekadar yang keperluan saja. Jangan sampai berlebih-lebihan.
Itu yang kita khawatir tuan-tuan. Takut kita berlebih-lebihan ni menyebabkan memudaratkan, menyebabkan fitnah kepada kehidupan kita atas dunia. Sekadar yang hajat saja. Sampai kita takut jangan berlebih-lebihan dengan daripada yang memadai saja. Bahkan sekadar hajat sahaja. Sekadar hajat sajalah. Dah memenuhi keperluan, dah selesai. Itu yang terlebih utamalah tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Bahkan sekadar hajat sahaja menunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan ini doa kepada bahawasanya tiada sayugia, tiada sepatutnya bagi mereka yang berakal bahawa penat ia pada menuntut akan yang lebih daripada kadar hajat. Kalau dia lebih-lebih tuan-tuan, melebihi daripada keperluan dia, Allah Ta'ala akan penatkan dia. Allah Ta'ala akan lelahkan dia dengan dunia. Bila hak dia dilelahkan, dipenatkan dengan dunia, maka akhirat tak ada dah. Akhirat tak ada dah, tinggallah tuan-tuan, automatik. Automatik. Sebab tu tuan-tuan, kita nak biar Allah Ta'ala bagi dunia ni pada kita tanpa penat lelah. Biar dunia tunduk pada kita. Minggu lepas tak yang kita kongsikan amalan dunia tunduk bila suatu orang dia amalkan amalan tersebut. Ingat lagi tuan-tuan? Ke tak buat lagi? Semua dah kaya kan? Masalah. Yang Nabi ajar tu, amalkan zikir tersebut selepas solat sunat subuh, sebelum sembahyang fardu subuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Siapa yang melazimi mengamalkan zikir tersebut tiap-tiap hari 100 kali selepas sembahyang sunat subuh, sebelum sembahyang fardu subuh, maka Allah Ta'ala tundukkan dunia bagi dia tanpa penat lelah tuan-tuan. Rezeki limpah ruah. Itu memang amalan untuk dunia tuan-tuan, untuk rezeki. Untuk rezeki. Tanpa susah payah tuan-tuan. Tapi kena berpayah dengan amalan tersebut lah. Kena amalkan. Kena amalkan. Jadi kalau tak tuan-tuan, maka berlebihan sehingga kan dia dipenatkan untuk dunia, menuntut apa yang lebih daripada hajatnya, kerana tiada ada kebajikan padanya. Tak ada kebaikan. Bila hak lebih-lebih tu tak ada kebaikan tuan-tuan. Bermula kadar hajat itu bersalahan-salahan ia dengan sebab bersalahan-salahan kelakuan manusia. Wallahu alam. Sampai situ dulu tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita daripada fitnah harta, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sifat kedekut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kuatkan iman kita, bersihkan hati kita daripada dunia, pangkat, jawatan, harta benda dan sebagainya. Jadikan asbab kita takarub, hampirnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan asbab kepada mati husnul khatimah insya-Allah. Dan insya-Allah mudah-mudahan semuanya digolongkan bersama Rasulullah dalam syurga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Insya-Allah tuan-tuan, mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita sentiasa dapat mempelajari ilmu tasawuf ini terus menerus sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita insya-Allah semuanya, dan mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat, kita dapat amal dan sampaikan. Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.